beransur ke soalan nombor 11. Tuan Muhammad Syafizan Haji Kepil, Yang Berhormat Batang Lupa. Datuk Yang Di-Pertua Haji Kipli. No, dibetulkan sini. Baik. Okey, Haji terima kasih. Kipli. Soalan saya nombor 11. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat. Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) sentiasa menjalankan pengukuran kualiti di lapangan berdasarkan aduan dan perancangan berkala yang telah dirancang untuk seluruh negara. Berdasarkan dapatan pengukuran SKMM bagi tahun 2022, sebanyak 20 arahan Suruhanjaya telah dikeluarkan kepada pemberi perkhidmatan yang gagal mematuhi standard mandatory yang melibatkan 19 lokasi berbeza di Sarawak. Setakat ini, kesemua 20 arahan Suruhanjaya ini telah dipatuhi oleh pemberi perkhidmatan dengan menambah baik kualiti perkhidmatan melalui mengoptimalkan atau menaik taraf menara sedia ada agar kualiti pengalaman pengguna berada pada tahap yang baik dan memenuhi standard kualiti perkhidmatan. Ketidakpatutan kepada arahan Suruhanjaya boleh dikenakan penalti sehingga RM200,000. Audit kualiti perkhidmatan bagi tahun 2023 akan terus dijalankan dengan sasaran lebih tinggi sebanyak 4,000 lokasi di seluruh negara bagi memastikan standard mandatory terus dipatuhi oleh pemberi perkhidmatan untuk menyelesaikan masalah kualiti perkhidmatan. Setakat 24 hari bulan Mei 2023, sebanyak 1,889 lokasi telah diaudit di seluruh negara dan seterusnya di dalam proses untuk analisis audit tersebut. Berkenaan dengan masalah kualiti liputan semasa musim perayaan, secara umumnya pihak penyedia perkhidmatan akan berusaha untuk meningkatkan kapasiti liputan di kawasan yang menjadi tumpuan sewaktu musim perayaan di seluruh Malaysia termasuk Sarawak. Selain itu, masalah gangguan liputan juga berpunca daripada isu bekalan elektrik terputus, kerosakan ke atas peralatan komunikasi atau insiden vandalism sepertilah kes kecurian bateri sandaran dengan izin backup bateri dan set penjala elektrik genset dengan izin. Rekod daripada penyedia perkhidmatan melaporkan sebanyak 397 insiden vandalism termasuk kecurian yang berlaku di tapak-tapak menara di Sarawak dari awal tahun 2022 hingga April 2023 mengakibatkan gangguan kepada perkhidmatan komunikasi dan anggaran kerugian sehingga jutaan ringgit. Selain daripada pembinaan menara-menara komunikasi dan satelit bagi menangani isu akses internet berkualiti, kerajaan juga turut melaksanakan penyediaan infrastruktur jalur lebar menggunakan kaedah Point of Presence (POP) dengan izin. Had gentian optik yang merupakan salah satu alternatif dalam memastikan jaringan dan liputan infrastruktur jalur lebar dapat diperluaskan ke kawasan sekitar sekolah dan berpenduduk di kawasan luar bandar dan pendalaman di seluruh negara dengan lebih baik. Pelaksanaan ini akan menjadikan lokasi tersebut sebagai hub untuk menyediakan infrastruktur jalur lebar gentian optik untuk kegunaan sekolah, kawasan perindustrian, premis-premis kerajaan perhampiran dan juga masyarakat sekelilingnya dengan radius 2.5 km hinggalah 3 km. Secara keseluruhannya, fasa 1 bagi projek POP ini akan melibatkan 630 lokasi berhampiran sekolah di kawasan luar bandar di seluruh negara. Sekurang-kurangnya sebanyak 432,300 premis akan menerima perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi apabila projek ini siap gelap. Sekian jawapan saya. Terima kasih Datuk Speaker. Yang Berhormat Batang Lupa, soalan tambahan. Terima kasih Datuk Betul. Saya ada soalan tambahan. Adakah kementerian bercadang untuk menggesa pihak syarikat telekomunikasi ataupun telco, khususnya telco-telco yang dominan di Parlimen Batang Lupa seperti Celcom, Digi dan Maxis
untuk menaik taraf perkhidmatan mereka kerana di kebanyakan tempat seperti di daerah Lingga, daerah Sibuya dan daerah Pusa, perkhidmatan amat tidak stabil dan radius capaian liputan juga tidak luas. Sebagai contoh, walaupun rumah saya sendiri terletak tidak sampai 1 kilometer daripada menara telco, tetapi capaian internet ibarat hidup segan mati tak mahu. Apabila berlaku gangguan bekalan elektrik, signal dengan izin rangkaian telekomunikasi untuk kawasan ini langsung lenyap dan mengambil masa untuk pulih. Saya juga ingin bertanya mengenai peratusan capaian perkhidmatan jalur lebar Unify di kawasan Batang Lupa. Mohon kementerian untuk menyelesaikan kampung-kampung yang belum, sedang dan sudah dipasang perkhidmatan Unify ini. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih ahli yang berhormat ataslah soalan tersebut. Seperti yang saya sebut tadi, audit untuklah perkhidmatan pencapaian internet selalu dilaksanakan dan untuk maklumat yang berhormat, audit internet telah dilaksanakan di daerah Sibuya pada 9 hari bulan Februari, di waterfront di daerah Lingga pada 8 hari bulan Mac dan juga Masjid Daerah Bentung di daerah Pusa pada 18 hari bulan April. Pihak KKD akanlah teruslah meneliti dapatan daripada audit tersebut supaya perkhidmatan internet di kawasan tersebut boleh juga ditambah baik. Selain daripada itu, salah satu usaha lagi di bawah KKD dan juga SKMM adalah kita akan membantu Kerajaan Sarawak untuk pastikan naked tower yang telah dibina ini juga bolehlah diguna pakai secepat mungkin. Untuk kawasan yang berhormat, sebenarnya di bawah projek program Smart, fasa 1 10 menara telah didirikan dan juga di bawah fasa 2 6 menara akan didirikan juga. Tetapi kalau menara ini tidak diguna pakai, hanyalah naked tower, jadi tak bolehlah memberi perkhidmatan untuklah penduduk-penduduk tempatan. Jadi SKMM akanlah teruslah adakan mesyuarat yang melibatkan Kerajaan Sarawak dan juga syarikat-syarikat pemberi perkhidmatan sepertilah Celcom Digi, Maxis, U-Mobile untuk pastikan bahawa naked tower ini bolehlah memberilah perkhidmatan untuk penduduk-penduduk tempatan pada masa yang paling singkat. Satu soalan lagi daripada yang berhormat adalah tentang perkhidmatan untuklah Unify. Yang berhormat minta bahawa senarai-senarai kampung di kawasan yang sudah dapat perkhidmatan Unify, saya ada senarai di sini tetapi saya rasa tak perlu saya baca satu demi satu. Saya akan beri jawapan secara bertulis kalau diizinkan oleh Datuk Speaker. Terima kasih Datuk Speaker. Yang Berhormat tekan. Hello. Tekan. Enam. Tumpat. Saya nampak. Pada Gunta. Oh, perempuan. Terima kasih, Terima Speaker. Soalan tambahan saya ialah oleh kerana kita pernah mengalami situasi COVID di mana pelajar-pelajar di bawah Kementerian Pendidikan belajar di bawah PNP menggunakan talian internet. Tetapi banyak sekolah-sekolah yang dapati tidak mempunyai talian yang sedemikian baik sehingga boleh membenarkan mereka mendapatkan pendidikan secara sempurna. Pada kali ini kita mungkin akan berhadapan dengan situasi kemarau yang sangat teruk. Jadi apakah langkah yang dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan tidak ada gangguan kepada sistem pembelajaran sekiranya berlaku masalah cuti dan sebagainya yang menyebabkan terganggu pelajaran pelajar-pelajar terutamanya yang akan menghadapi peperiksaan utama? Terima kasih ahli yang berhormat Tumpat. Soalan tambahan tersebut. Pertamanya seperti yang saya sebut tadi, kalau untuk kawasan-kawasan sekolah yang di luar bandar, memang kami ada satu program yang kita panggil Point of Present, hak gentian otik, di mana kami akanlah memberi ataupun memastikan bahawa jaringan dan liputan infrastruktur jalur lebar bolehlah diperluaskan ke kawasan sekitar sekolah. Jadi di bawah program POP ini, di bawah fasa 1 kami melibatkan 630 lokasi dan juga di bawah fasa 2 akan melibatkan 306
3,693 lokasi yang berhampiran dengan sekolah. Saya percaya apabila POP ini dilaksanakan, apabila fasa 1 dan juga fasa 2 dilaksanakan komplit, jadi kita boleh lihat bahawa lebih banyak kawasan sekolah dapatlah perkhidmatan internet yang lebih stabil dan bolehlah memastikan mutu pembelajaran di dalam sekolah dan juga di kawasan bersekitar. Sekian jawapan saya. Terima kasih Yang Berhormat.